Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang berbahagia Saudara Haji Suhaimi Saidin, pengurusi Surau Kamuluddin yang imamkan salat bangun subuh jemaah sebentar tadi, tuan-tuan yang ada di dalam puasa, ada di jemaah muslimin dan untuk sekalian rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada pagi ini 18 Muharram 1442 Hijriah bersamaan 6 September 2020, kita panjatkan sedikit puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita telah sama-sama menunaikan solat subuh jemaah di Haji Suhaimi, ya, tuan pengurusi surau kita, ya, dengan wiridnya, dengan doanya, mudah-mudahan Allah SWT akan menerima segala amalan soleh kita insya-Allah. Ya, dan sekali lagi kita berkumpul di dalam majlis ilmu ini yang Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis baginda sebagai rawdatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, di mana kita yang hadir ini insya-Allah akan menerima barakah dan rahmah yang turun, ya, dibawa daripada malaikat, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalamnya, ya, kita akan dikurniakan sakinah, yang ketenangan, dan kita akan dikurniakan jalan panjang yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun kita masih terikat dengan SOP yang tertentu, disebabkan kita masih lagi berada dalam perintah kawalan pergerakan pemulihan sehingga 31 Disember 2020. Jadi kebanyakan masjid surau menjalankan, melaksanakan SOP yang sama, lebih kurang sama, di mana kita menjaga perjalanan sosial kita. Dan saya perhatikan tadi alhamdulillah jemaah solat subuh agak ramai. Saya kalau ikut
saf yang ada sampai 5 saf di belakang. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ya, dan kita berjaya mengikuti SOP yang ditetapkan, maka alhamdulillah keadaan semakin baik dari sehari ke sehari, dan kita harapkan insya-Allah apabila PKPP berakhir pada bermula 1 Januari 2021 nanti, kita akan kembali kepada keadaan yang biasa insya-Allah. Jadi untuk negeri kita di Perak ni rata-ratanya pada bulan September ni lah kebanyakan masjid dan surau mula menjalankan majlis-majlis ilmu, walaupun kebenaran itu sudah ada sejak bulan Julai yang lepas, tetapi masjid rata-rata masjid dan surau secara beransur-ansur, ada yang awal dan ada yang baru bulan September ini bermula. Jadi diam tak diam kita sudah 5 bulan tidak bersyukur sejak kali akhir kita bertemu dalam majlis ilmu ini pada bulan Mac yang lalu. Jadi 5 bulan, April sampai ke Ogos. Jadi bulan September kita baru bertemu sebelum, dan sebenarnya masih ada lagi masjid dan surau yang belum memulakan majlis ilmu. Ini apa yang saya berhenti dari jadual saya lah. Ada, masih ada. Bila kita tanya, dia tak jawab. Tanya bagaimana kuliah dah mula ke, tak jawab, tak jawapan. Baca mesej, double tick biru, tapi tak ada jawapan. Jadi bila tak ada jawapan, kita fahamlah bahawa di surau berkenaan majlis ilmu masih belum dimulakan. Ini terutamanya surau-surau yang jemaahnya sangat kurang, tak ramai. Macam satu surau di Tapak, saya difahamkan yang datang sebagai jemaah pun seorang atau 2 orang. Jadi macam mana nak jalankan kuliah pengajian? Jadi memang sampai tak tahulah, mungkin sampai 2 tahun berkali kuliah tertangguh. Walaupun alhamdulillah di surau kita kuliah sudah bermula semenjak bulan September ini. Itu yang saya dapat jadual dari saudara setiausaha surau kita, Cikgu Daud. Alhamdulillah, saya berlega. Alhamdulillah, tak payah tanya, jadual dah sampai. Alhamdulillah. Jadi kita harapkan masjid-masjid dan surau-surau yang lain pun akan mengikuti jalan yang sama. Kerana kalau kita boleh mematuhi SOP, tak ada masalah. Program-program peribarahan boleh berjalan seperti biasa. Cuma yang mungkin berbezanya dari segi penjagaan sosial, kita datang ke surau, kita ambil suhu, kita menggunakan cecair sanitizer. Yang saya nampak surau ni tak syadid sangat, tidak ketat. Rata-rata ahli jemaah tidak memakai pelitup muka. Macam baru ni saya pergi satu masjid di Ipoh, habis semua. Dengan perempuan pun sekali, kaum muslimat ada datang, tapi semua pakai pelitup muka. SOP Ustaz. Jadi saya pun masuk masjid pakailah. Bila nak kuliah saja baru saya buka, habis kuliah saya pakai balik. Itu adalah SOP yang ditetapkan, maka kita akur. Alhamdulillah di surau kita ni tak ada masalah. Dan alhamdulillah di surau kita pun saya difahamkan dia dijadikan surau diri Jumaat sepanjang tempoh PKPP ini sampai ke Desember, Desember nanti, alhamdulillah. Dan saya perhatikan adalah perubahan sedikit dari segi kemudahan dan infrastruktur yang ada di surau kita ini. Nampaknya surau kita lebih besar, alhamdulillah. Jadi mungkin pihak pengurusan surau menjelang berakhirnya tempoh PKPP nanti mungkin boleh memohon kepada pihak Jabatan Agama Islam Perak supaya dikekalkan status surau diri Jumaat di surau kita ini. Mudah-mudahan kerana kita boleh beritahu walaupun PKPP telah berakhir, tetapi SOP ini akan terus berjalan sehingga suatu tarikh yang tertentu nanti. Maknanya jalur soft kita pun nanti luruskan soft, jarak-jarakkan diri anda, jaga penjarakan sosial. Itu kan tutup imam lah dulu, rapat-rapat, luruskan soft, rapat-rapatkan soft itu dulu. Sekarang luruskan soft, jaga penjarakan sosial, pastikan anda mengikuti SOP yang ditetapkan. Itu kan tutup imam. Jadi saya percaya
mungkin tahun depan pun surau kita akan terus diadakan solat Jumaat, dan benda ini baik untuk surau kita sebenarnya. Contohnya kita mengharapkan pada waktu PKPP berakhir, keadaan kembali biasa, akan kaum muslimat boleh hadir bersama dalam majlis ilmu ini. Sebab itulah ada hikmahnya kita dalam kuliah-kuliah kita ini diadakan rakaman video. Jadi boleh kita share dengan kaum muslimat yang tidak berkesempatan hadir atas sebab-sebab yang kita sendiri pun tahu. Jadi saya bertanya dengan Tok Siap, buat kita ni kaum muslimat ada ke tak? Tak ada, Ustaz kata. Tak ada, tak kena kata pun. Walau macam mana pun rakaman video ini boleh kita kongsikan dengan kaum muslimat supaya kita tidak tertinggal. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati sekalian rahimakumullah, kita seperti mana biasa pada pagi ini kita akan berkongsi dua kitab. Pertamanya kitab Safinatun Najah yang disusun dikarang oleh Al-Syekh Al-Alim Al-Fadil Sayyid bin Salim bin Sumail Al-Fadrami rahimahullah ta'ala. Kita sampai kepada fasal yang ke-14 pada buku surat 34 dalam kitab ini, terjemahan ni tajuknya sebab diharuskan tayamum. Jadi 1-2 hari ini tayamum ni merupakan perkara yang menjadi topik perbincangan ilmu. Kenapa? Kerana kita tahu negeri jiran kita, negeri Salam Darasan mengalami masalah kekurangan air, keputusan air. Jadi boleh dibincangkan tayamum menjadi satu alternatif, satu alternatif kepada mereka. Baik, berkata punya pengarang kitab ni, faslun asbabut tayammumi thalatha. Sebab-sebab tayamum itu dibolehkan 3 perkara. Yang pertamanya faqdul ma'i, ketiadaan air. Ketiadaan air ni ketiadaan air maksudnya untuk bersuci, bukan untuk minum. Sebab Nabi SAW pernah dalam satu peristiwa ditanya oleh para sahabat. Para sahabat ni tuan-tuan ni macam-macam kerja dia. Ada para sahabat yang jadi nelayan, yang menaiki kapal. Jadi mereka bertanya kepada Nabi SAW, kami naik kapal ni, air yang kami bawa untuk bekalan cuma untuk minuman saja. Jadi kami nak berwuduk bagaimana? Air cukup untuk minum, dia nak berwuduk dia macam mana? Maka boleh tak kami berwuduk menggunakan air laut? Maka Nabi SAW mengatakan ma'u tahurun, atau kemaqal sallallahu alaihi wasallam, maksudnya air laut ini suci. Kan al-ma'u tahurun wal hillu maitan, atau kemaqal, air laut itu suci, dan bangkainya halal dimakan. Yakni apa isi dalam laut tu boleh dimakan. Ikan ke, sotong ke, udang ke, kepak ke, apa pula, apa-apa yang keluar daripada laut boleh dimakan. Wallahu a'lam. Jadi faqdul ma' di sini maknanya kekurangan air untuk bersuci, maka dibolehkan menggantikan alat bersuci itu dengan tayamum. Yang keduanya wal maradu, iaitu sakit. Sakit yang mana kalau kita guna air berbahaya kepada tubuh badan. Kalau kita sakit contohnya, mengalami kemalangan, luka yang agak teruk, berbalun, doktor kata tak boleh kena air ni, betul-betul ni tak boleh kena air, maka dibolehkan bertayamum. Itu dia. Kemudian yang ketiganya wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtarim. Yang ketiga ni adalah perlukan air untuk minuman haiwan, yang ini termasuk manusia yang dihormati oleh syarak. Itu dia tuan-tuan. Jadi air tu ada air tu, tetapi air keutamaannya untuk minuman manusia dan haiwan. Ini yang berlaku di negeri Selangor sekarang. Keputusan air tu ada, tapi sikit sangat. Maknanya pihak proposal air negeri dah beritahu, dah bagi notis sekian-sekian hari
akan berlaku keputusan keputusan ketiadaan bekalan air, maka penduduk-penduduk dinasihatkan menyimpan air lebih awal. Itu yang tong drum 3 kat rumah kan. Jadi tong drum ni kalau kita nak pakai penduduk nanti untuk penggunaan lain susah. Maka di situ dibolehkan bertayamum. Kerana air yang ada hanya cukup untuk kegunaan minuman manusia dan haiwan. Ada ujungnya, muhtaram, yang dihormati oleh syarak. Manusia yang haiwan dan manusia dan haiwan yang dihormati oleh syarak. Maka tuan-tuan, datanglah satu lagi penerangan apakah yang dikatakan golongan yang tidak dihormati oleh syarak. Wa ghairul muhtarami sittatun. Golongan yang tak dihormati oleh syarak ada 6. Termasuk sama ada manusia ataupun haiwan yang tak dihormati syarak. Maknanya syarak tak menghormati golongan-golongan ni. Tak ada nilainya. Golongan orang macam ni, manusia macam ni, haiwan jenis macam ni, pada syarak tidak ada makna. Selagi dia tidak, kalau manusia selagi dia tidak bertaubat, tiada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya tarikus solat, orang yang meninggalkan solat. Ni dia tuan-tuan. Bila kita lihat takrifan orang fasik, apa makna orang fasik? Orang fasik ni maknanya orang yang melakukan dosa besar dan mengekalkan dosa kecil. Ini makna fasik. Jadi fasik itu orang yang melakukan dosa besar. Apa ada dosa besar? Ialah meninggalkan solat fardu dengan sengaja. Sengaja tinggalkan tanpa sebab. Terlupa ke, tertidur ke. Macam kita kaum muslimin kan, tak ada alasan untuk kita meninggalkan solat dengan sengaja. Kita bukan uzur syar'i tuan. Itu uzur syar'i ke? Tak uzur syar'i. Kalau kaum wanita ada alasan yang mereka uzur syar'i, mereka datang haid, mereka datang nifas selepas melahirkan anak. Tapi kita tak ada. Kita kaum muslimin, walaupun kita selagi kita waras, selagi kita sedar, wajib ke atas kita menunaikan solat fardu 5 waktu. Tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh baring terlentang. Kalau dah tak boleh apa-apa, cukup dengan isyarat. Dia dah bedridden betul putih, duduk atas kursi, duduk atas katil hospital, tak boleh gerak dah. Tapi sedar, mata terbuka, sedar, faham orang cakap. Faham orang cakap. Walaupun tak boleh bercakap, tapi dia faham orang cakap. Memberi tindak balas terhadap apa-apa di hadapan dia. Maka wajib ke atas dia menunaikan solat fardu 5 tu. Kalau dia nyanyuk contohnya, nyanyuk tak wajib solat fardu 5 tu sebab akal dia tak ada. Itu lain. Dia sedar dia walaupun terbaring atas katil hospital, tak boleh cakap, tapi sedar dia. Tengok orang melawan, nampak matanya, mukanya, riak mukanya gembira, nampak senyum je. Maknanya dia tahu dia akal dia bergerak. Tengok, dengar sesuatu yang tak sedap, yang menyedihkan, tiba-tiba sayu muka dia. Maknanya reaksi muka tu ada, akal dia ada. Maka wajib ke atas dia mendirikan solat. Waris wajib membantu dia mengambil wuduk dan untuk bersolat. Kata mak, waktu zuhur dah masuk, saya ambilkan wuduk untuk mak ya. Dia pun ganggu, lemah ya, boleh sikit je. Jam kata, kita pun ambilkan wuduk untuk dia. Dia pun semayang macam mana? Semayang isyarat mata lah, sebab tak boleh buat apa dah. Tapi kerana dia sedar, maka wajib ke atas dia mendirikan solat fardu 5 waktu. Maksudnya kalau dia meninggalkan solat fardu 5 waktu, dia tidak dihormati oleh syarak melihat tak ada nilai pada diri dia. Yang keduanya wazani wal muhsan, penzina yang muhsan. Apa dia penzina yang muhsan?
Penzina yang pernah berkahwin dengan nikah yang sah. Maknanya dia pernah kahwin tapi berzina. Banyak ni tuan, dah kahwin tapi berzina. Waktu kami ni, baru-baru ni saya menghadiri satu khusus pengurusan runding cara di Bandung kan. Jadi saya dalam penceramah, salah penceramah ialah pegawai khas Ketua Hakim Syar'i Malaysia, yang memang bertaraf hakim lah, pernah jadi hakim syarak, hakim Mahkamah Syariah, naik jadi pegawai khas Ketua Hakim Syar'i. Jadi pun cerita suluh poligami. Jadi cuba ketimbulkan keraguan, cuba ajak pemohon dan bahkan isteri berfikir perlu ke poligami. Wah, dia cakap macam tu. Saya counter balik. Saya kata tak guna kita mengajak mereka berfikir untuk sama ada berpoligami atau tidak, sebab mereka memang dah tekad nak berpoligami. Lebih baik kita mudahkan urusan mereka daripada kita mengajak mereka berfikir, akhirnya mereka berfikir apa? Lebih baik berzina dari kahwin lagi satu. Siapa nak tanggung dosa tu? Siapa nak tanggung dosa tu? Kalau kita sebagai pegawai suluh poligami, kita kata boleh ke, yakin ke? Semua dalam kata okeylah, kami tak jadi nak teruskan poligami. Maka si pemohon dengan bakal isteri tadi hidup bersama dan berzina. Dosa zina tu mereka memanglah mereka tanggung kan, tapi dosa kita membiarkan, mengizinkan, kita menyukarkan mereka berpoligami sehingga mereka berzina, dosa tu kena kat kita juga. Ada saham. Nampak? Jadi saya kata tak guna. Saya sokong je. Yang luluskan bukan saya, yang luluskan pihak pengurusan tertinggi Bukit Aman, pengarah Jabatan Pengurusan. Jadi saya bilang lah, disebut pengarah Jabatan Pengurusan tu, mereka yang luluskan, bukan saya luluskan. Saya sokong je. Kita permudahkan urusan. Sebab kita tahu kalau si suami ini nak berkahwin lagi satu, kita hadap tak jadi dia dengan bakal isteri kedua dia, mereka hidup bersama, mereka tetap bersama dan akhirnya berlaku perzinaan. Siapa nak tanggung dosa? Memanglah dosa zina tu mereka tanggung. Memanglah si suami ini nanti akan jadi golongan yang tak dihormati oleh syarak, sebab dia dah pernah kahwin tapi dia berzina, muhsan. Kalau ditangkap, sabit hukuman di Mahkamah Syariah, kena hukuman had zina, direjam sampai mati. Tapi dosa kita menyukarkan proses poligami itu, dosa tu kena kita. Baik itu tak payah kita timbulkan korban. Korban sini kan? Mereka yang tanggung semuanya, bukan kita. Baik buruk poligami pada yang mereka amalkan itu bergantung kepada mereka. Berani buat, berani tanggung. Jadi kita permudahkan urusan. Wallahu alam. Kemudian jangan menghalang. Sebab kata Pak Mukat, jangan menghalang. Betul tu, saya setuju. Jangan menghalang. Kita permudahkan. Lain kalau memang teruk sangat. Kan? Ada kes kan? Dia pangkat rendah, anak 7 orang, tanggungan ramai, nak kahwin dengan wanita bukan warga negara. Itu memanglah daripada peringkat pegawai penyedia jabatan dia pun tak bagi. Itu salah cerita kan? Tak berjaya permohonan. Tapi itu pun payah juga. Jadi senang kata kita sokong aja, tak apa. Wallahu alam. Sebab apa kita nak mengelakkan pasangan ini daripada terjebak dalam perzinaan. Itu dia. Kemudian yang ketiga, wal murtad, orang yang murtad. Orang yang murtad tak dinilai sisi syarak. Malah Nabi SAW pernah bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah ia. Nabi SAW kata. Walaupun ada takwilan oleh ulama-ulama fiqh tentang bagaimanakah kaedah menangani orang murtad, tetapi jelas orang murtad tidak dinilai sisi syarak. Yang ketiga, wal kafirul harbiyyu, orang kafir harbi. Orang kafir harbi ni apa tuan-tuan? Orang kafir yang terang-terangan menentang Islam. Contoh macam Abu Jahal. Itu contoh paling baik. Orang kafir yang terang-terang menentang Islam dan terang-terang menghalang orang Islam mengamalkan agama Islam.
inilah dia kafir harbi. Lawan dia kafir zimmi. Kafir zimmi ialah orang kafir yang memahami Islam dan menerima Islam sebagai agama dan tidak memusuhi Islam dan taat setia sebagai rakyat di bawah pemerintahan negara Islam. Ini kafir zimmi. Lawan dia kafir harbi. Jadi golongan kafir harbi tadi saya syarat wajib diperangi kalau dia itu rakyat negara. Kalau dia negara Islam, dia memberontak, wajib diperangi. Kafir harbi. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima wal kalbul aqur, dan yang kelima anjing yang menggigit, anjing yang garang, anjing yang bermain. Tengok anjing kat luar kan, kalau dia gigit, kalau dia tak gigit dia macam tu je tak apa. Kita penacah dan dia bantu dia berlari. Tu tak masuk kan. Wajib dilindungi. Syarat mengatakan anjing-anjing yang tak berbahaya ni wajib dilindungi. Tidak boleh dianiaya, tak boleh dizalimi, tak boleh kita ambil senapang tembak. Kita yang musuh sebab menembak haiwan yang tidak bersalah, yang tak berbahaya. Tapi kalau anjing itu menggigit, anjing gila contoh, wajib ditembak mati. Tak ada lain syarat, tak apa. Syarat kata kalau pemerintah nak tembak, keluarkan arahan tembak anjing gila ni, anjing yang berbahaya ni, harus di sisi mungkin harus syarat dan malahan pada satu peringkat jadi wajib untuk menjaga keselamatan rakyat, supaya tak ada yang terkena penyakit anjing gila digigit dan sebagainya. Itu kena-kena pula macam musim Covid ni kan. Sebab ada pendapat mengatakan Covid-19 dia wabak virus Covid-19 ni boleh juga merebak kepada haiwan-haiwan yang tertentu. Kalau Menteri Kesihatan mendapati bahawa haiwan-haiwan yang perlu ditembak, maka ditembak mati, maka itu tak ada pilihan kan? Tapi dalam kitab ni khusus kepada anjing yang berbahaya, yang suka gigit orang. Jadi kalau anjing yang tak baik tak gigit, walaupun tak bertuan pun, dia nampak kita, dia nampak kita acah lari dia. Dia pandang kan, dia pandang balik dia pun. Ini anjing gila ni tak ada signal. Dia nampak kita tu terkam dia gigit kan. Ini tak, haiwan seperti ini tidak ada lain sisi syarat, tidak wajib dilindungi, boleh dihapuskan. Wallahu a'lam. Dan yang keenam wal khinziru, iaitu babi. Khinzir babi, tak ada lesi syarat. Sebab dalam babi pun larangannya disebut dalam Al-Quran. Hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Haram kita memakan daging khinzir dan haram menggunakan apa-apa juzuk anggota khinzir dan apa yang ada pada babi itu, bulu dia, lemak dia, kulit dia, tak boleh pakai. Yang haram kita guna. Apatah lagi tahi lagi tak boleh pakai. Kerana babi ini satu haiwan ciptaan Allah yang Allah Ta'ala jadikan keadaannya memang hidup, kan? Hidupnya dalam suatu persekitaran yang kotor, kan? Jadi haram kita memakan daging babi dan menggunakan apa-apa daripada babi. Itu dia tuan-tuan. Jadi itulah dia pasal yang ke-14 berkaitan dengan sebab diharuskan tayamum dan golongan yang tidak dihormati oleh syarak. InsyaAllah pada bulan kita bulan hadapan kita akan sambung dengan pasal yang ke-15 iaitu syarat sah tayamum. Pasal yang ke-15 insyaAllah surat 36. Jadi kita beralih pula kepada kitab Indahnya Bersyariat, muka surat 132 berkaitan dengan solat Jumaat. Tuan-tuan, ini sekadar mengulang, tak ada masalah. Kita kaum muslimin memang wajib mengerjakan solat Jumaat. Solat Jumaat adalah satu kewajipan yang fardu ain ditetapkan kepada individu muslim lelaki. Jadi kita kaum muslimin wajib tanpa kompromi menunaikan solat Jumaat dengan syarat-syarat yang tertentu. Syarat wajib Jumaat ada 7 kat sini. Pertamanya Islam. Jadi orang Islam tak wajib sembahyang Jumaat. Yang kedua balik. Kanak-kanak belum balik tak wajib Jumaat. Tapi boleh tak datang Jumaat? Boleh.
Ya. Namun demikian dalam SOP yang ada sekarang, tidak digalakkan kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah datang ke masjid mengerjakan solat berjemaah dan solat Jumaat. Tak digalakkan. Dia dilonggar sikit sebelum ni, tak boleh langsung. Sekarang ni boleh, tapi lebih baik tak payahlah. Ya. Budak kecil 5-6 tahun tu, ya, susah kita nak kawal. Kemudian yang ketiga, berakal. Maknanya orang gila tidak wajib sembahyang Jumaat. Orang nyanyuk tak wajib sembahyang Jumaat. Orang yang hitam dah tentu tak wajib sembahyang Jumaat. Yang keempat, merdeka. Maknanya hamba tidak wajib solat Jumaat. Ya. Pada zaman sekarang tak ada hamba dah. Tak ada hamba. Hamba yang dikatakan macam dulu tak ada. Jadi kita semua merdeka, maka wajib sembahyang Jumaat. Yang kelima, lelaki. Yang ini perempuan dan pengusaha tidak wajib. Jadi perempuan dan pengusaha tidak wajib sembahyang Jumaat. Pengusaha ni apa tuan-tuan? Manusia yang berjantina dua. Lelaki pun ada, perempuan pun ada. Itu pengusaha. Kemudian yang keenam, sihat. Orang sakit dimaafkan. Maksudnya kalau sakit, kita demam, sakit tak boleh bangun dan sebagainya, maka dimaafkan tak datang Jumaat. Sakit yang kita pada ghalibnya kita tak boleh datang ke masjid mengerjakan sembahyang jemaah, maka dah tentu sembahyang jemaah pun kita tak mampu nak datang, maka dimaafkan kita, diuzurkan kita sembahyang jemaah, ganti sembahyang zuhur. Bila nak ganti? Selepas selesai sembahyang jemaah. Jangan dengar azan zuhur terus sembahyang zuhur. Tertunggu. Jadi dia terpakai macam orang perempuan juga. Orang perempuan kalau dia sembahyang zuhur boleh, kena tunggu habis sembahyang Jumaat dulu baru sembahyang zuhur. Sama macam kita pun. Kita pun sama. Kalau tuan-tuan masih ingat masa PKP dulu, kalau tuan-tuan masih ingat, pada peringkat awal selepas dibuka balik sembahyang Jumaat dan Jumaat lah, cerita Jumaat ni hanya 12 orang saja. Ahli terkuasa dengan pegawai je datang sembahyang Jumaat. Yang lain tak boleh datang, tunggu rumah. Yang kita tunggu di rumah ni, sekiranya sembahyang zuhur ni, kena tunggu dulu habis sembahyang Jumaat. Agak-agak lah. Pukul 2 suku ada habis lagi sembahyang ni. Sembahyang zuhur kita. Gitu. Yang keenam, yang ketujuh, bermastautin, tetap kediamannya. Ni orang bermastautin wajib di sembahyang Jumaat. Kita ni mastautin lah. Ya, kita bukan mukim ni orang yang tidak tinggal tetap di suatu, dia tinggal tetap di suatu tempat, tetapi ada perancangan duduk kembali ke tempat lain, berpindah ke tempat lain atau balik ke kampung asal. Contoh mereka yang tinggal di kuartus kerajaan, ataupun kuartus macam TNI contoh kan, di kamera Jalan Pahang Batu 14 tu. Mereka bukan sampai bila-bila kat situ. Masa bekerja situ, bila kena tukar dah pergi tempat lain atau bersara balik kampung macam balik kampung asal, maka orang macam ni dikatakan sebagai mukim, bukan mustautin. Mustautin punya kita. Kita ni memang kita tak pergi mana. Hidup mati kita di sinilah, kampung Datuk Kamaluddin. Tak pergi mana. Tapi kalau yang duduk kuartus kerajaan contoh macam sahabat-sahabat polis, tentera dan sebagainya, mereka di kuartus kerajaan, itu mereka dikira sebagai orang mukim. Wallahu a'lam. Kemudian syarat sah Jumaat. Yang pertamanya, hendaklah didirikan dalam bangunan, bukan di kawasan lapang seperti padang dan sebagainya. Jadi sembahyang Jumaat ni dia kena dalam bangunan. Dia kena dalam bangunan yang dikatakan sebagai masjid ataupun surau diri Jumaat. Masjid Jami', suatu nama Jami' itu datang dari Jumaat. Masjid yang di dalamnya didirikan solat Jumaat. Tak boleh sembahyang Jumaat di padang. Yang sembahyang di padang ni, yang disunatkan sembahyang di padang ni sembahyang dua raya. Itu disunatkan buat di padang. Kalau sembahyang Jumaat tak sunat, tak mesti diadakan dalam bangunan. Walaupun bangunan itu bukan asalnya masjid atau surau. Dia rumah kedai contoh, kata taman perumahan baru buat, misalnya kata kawasan tu tak ada lagi masjid, tapi nak Muslim orang Islam dah ramai dah ni, jadi nak kena buat sembahyang Jumaat lah. Tapi masjid paling dekat pun 10 km jauh tu. Jadi macam mana? Tapi surau tak ada lagi, disewa rumah kedai contohnya tingkat bawah, dia dijadikan
surau sementara, maka di situ boleh diadakan solat Jumaat. Yang kedua, bilangan yang tidak kurang daripada 40 orang termasuk imam, mulai dari awal khutbah pertama sehingga selesai solat. Ini syarat sah Jumaat, tak kurang dari 40 orang mengikut mazhab Syafi'i. Waktu itu usul PKPP tu ada pelonggaran je 12 orang, tapi 12 orang tu uniki je. Sebab dipakai kaul mazhab lain. Tak ada masalah sebab waktu tu maslahatnya ada. Tapi sekarang ni alhamdulillah boleh datanglah, cuma di setengah-setengah tempat dibuat penggiliran. Minggu ni pergi, minggu depan tak pergi. Siapa cepat dapat tiket dapat pas masuk. Siapa tak ada pas tak masuk. Gitu tapi yang pastinya bilangannya tak kurang 40 orang daripada khutbah pertama. Sebab itu kalau kita lihat, kalau masjid-masjid di kampung tu, dia nak kira 40 orang tu tunggu. Tak cukup lagi ni, tunggu ni kadang-kadang setengah Jumaat, pukul 2 baru setengah Jumaat. Wahal azan zuhur kalau sekarang 1.16. Tunggu orang seorang kira ni Tok Bilal kira ni. Baru 30 orang ni. Tak cukup lagi 10 orang. Minggu lepas ada 45 orang. Sekarang ni baru 30 orang. Ditunggu. Kan? Sampai pukul 2. Sampai pukul 2 Tok Bilal kata, bincang dengan Tok Imam, hari ni sembahyang zuhur lah, tak ada Jumaat. Pasal apa? Tak cukup 40 orang. Itu pun kalau jemaah Jumaat, ahli Jumaat di situ memang sebenarnya cukup 40 orang. Tapi tak jadi cerita hari itu tak cukup. Maka ditukar dengan sembahyang zuhur. Tapi kalau masjid itu, contohnya kampung Korea, masjid Korea itu kampung di pedalaman, memang dah tak ada orang dah. Sembahyang ahli Jumaat pun 20 orang. Jadi tak pada pandangan saya, berdasarkan pengalaman lalu, perlu juga didirikan solat Jumaat. Tak kita pakai kaul mazhab lain lah. Itu kan. Dan kebenaran itu kebenaran khas. Kebenaran khas. Tak boleh pandai-pandai sendiri nak dirikan Jumaat dengan jemaah 15 orang, 10 orang, 20 orang, tak boleh pandai-pandai. Kebenaran itu mesti dari pihak berkuasa agama. Wallahu alam. Yang ketiga, hendaklah didirikan pada waktu zuhur. Jadi sembahyang Jumaat, itulah ada 2 azan. Azan pertama azan zuhur, masuknya waktu zuhur. Azan kedua masuknya waktu solat Jumaat. Itu sebenarnya, walaupun azan 2 azan ini hanya dilaksana pada zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi ada sebab dia. Kan? Bila sebabnya azan pertama tu waktu zuhur. Bila azan waktu zuhur, orang pun dah tahu nak Jumaat ni. Kan orang pun datang. Bila azan kedua, bermakna masuknya waktu solat Jumaat. Jadi ulama fiqh mengatakan, bila azan kedua ini dilaungkan, maka para penjaga tidak boleh lagi berjaga. Berniaga juga haram hukumnya. Bukan haram macam mana, sah jual beli itu kalau dibuat, tapi haram. Maksudnya perniagaan itu tak ada pahala. Tak ada pahala, tak ada berkat lah. Jadi penjaga-penjaga kalau dah dengar azan zuhur tu, siap-siap dah berhenti, tamatkan perniagaan. Tapi ada juga kadang jadi kita membuka ruang orang meninggalkan solat Jumaat. Tengah-tengah khutbah masih lagi kedai makan. Ada berlaku. Tengah-tengah khutbah ni dengar daripada masjid tu, ni kedai makan, sana masjid, dengar khutbah sedang disampaikan oleh tuan imam. Kita di sini makan lagi. Tapi nak makan time ni, agak-agak dari Jumaat ni. Jadi orang yang berniaga ni pun berusaha, kita yang makan-makan ni pun berusaha. Silap Jumaat, pada Jumaat pun tak ada, sebab meninggalkan khutbah Jumaat dengan sengaja, meninggalkan dengar khutbah. Kemudian yang keempat, tidak ada 2 solat Jumaat di tempat itu. Ni dia. Jadi solat Jumaat tak boleh diadakan di 2 tempat dalam satu kawasan. Ini kata penyusun kitab ni. Tapi dalam keadaan solat PKPP ini dibenarkan. Walaupun Masjid Jami' Bilo pun ada solat Jumaat, tapi di surau yang tertentu diberi kebenaran untuk didirikan solat Jumaat. Itu dia. Tapi kaedahnya macam tu, satu qaryah, satu masjid, satu tempat Jumaat saja asalnya. Wallahu alam. Kemudian yang seterusnya, fardu Jumaat. Apa fardu Jumaat? Ada 2. Satu, 2 khutbah sebelum Jumaat. Itu
Yang mana rukun khutbahnya ada 5: memuji Allah, ya, alhamdulillah, selawat ke atas Nabi SAW, ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan apa-apa yang seumpamanya. Wasiat takwa, ittaqullah. Yang keempat, membaca sedikit daripada ayat Quran. Ayat Quran itu dibaca. Ya, ada ayat Quran dalam teks khutbah. Dan yang kelima, berdoa terhadap orang-orang mukmin, iaitu pada khutbah yang kedua. Sebab itu ada doanya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Dia doa tu. Itu rukun khutbah. Yang kedua, melaksanakan solat Jumaat 2 rakaat secara berjamaah. Ini dia fardu Jumaat. Selepas khutbah dilaksanakan solat Jumaat 2 rakaat berjamaah. Jadi solat Jumaat tak boleh buat sendiri. Kena buat secara berjamaah. Di masjid. Di rumah boleh buat solat Jumaat dah? Tak boleh. Tak boleh buat solat Jumaat di rumah. Kena buat di masjid ataupun di bangunan surau ataupun bangunan yang boleh didirikan di dalam solat Jumaat, secara berjamaah. Ini pun bilangan 40 orang tu. Perkara sunat yang patut dibuat pada hari Jumaat, pertamanya mandi bagi orang yang pergi menunaikan solat Jumaat dan membersihkan badan daripada segala kotoran. Jadi mandi sunat Jumaat. Disunatkan kita mandi sunat pada hari pagi pada hari Jumaat. Mandi sunat tu macam mana? Macam ni wajib lah. Cuma niatnya mandi sunat. Kalau tuan-tuan lupa, senang je. Tak ingat niat Arabnya, Melayu pun boleh. Tak jumpa di solat Jumaat kalau tak ada habis. Mandi macam mandi wajib tu. Wallahualam. Yang kedua, memotong kuku dan rambut sekiranya panjang, mencabut bulu ketiak, menggunting misai dan mencukur bulu ari-ari. Ini perkara sunat yang dibuat. Memotong kuku pagi hari Jumaat, rambut kalau panjang, mencabut bulu ketiak, menggunting misai, dan mencukur bulu ari-ari. Kemudian yang ketiga, memakai bau-bauan yang wangi dan memakai pakaian yang bersih dan indah. Maksudnya kita pergi sembahyang Jumaat tu, pakailah pakaian yang seumpamanya, pakailah pakaian yang tertentu untuk sembahyang Jumaat. Melainkan orang yang bekerja lah, orang yang bekerja ni susah juga kan. Itulah pakaian dia dari pagi sampai petang. Kemudian yang keempat, sunat diam ketika khatib membaca khutbah. Malah dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, idza qala wal imam yakhutub ansib faqad laghaw wa man laghaw fala jum'atan. Sesiapa yang berkata waktu imam berkhutbah, walaupun kata-katanya diam sekalipun, maka sia-sialah perbuatannya. Maka siapa yang sia-sia perbuatannya, maka tiada Jumaat baginya. Mana pada Jumaat tak ada. Sebab Jumaat tu sah tapi tak ada pahala lah, kosong. Jadi waktu khutbah kita jangan bercakap-cakap, diam. Kemudian yang kelima, makruh melangkah tepuk atau bahu orang untuk mendapatkan saf depan. Ini makruh. Tapi setengah-setengah orang selaku terutamanya orang yang bukan orang kita, orang Melayu lah, dia langkah semacam kita nak marah, tapi biar je lah. Kemudian yang keenam, sunat membaca surah Al-Kahfi dan surah Yasin pada siang dan malam Jumaat. Jadi surah Kahfi itu satu perkara yang kita dah amalkan dari dulu. Malam Jumaat kita baca Yasin, pagi Jumaat kita baca surah Al-Kahfi. Sekurang-kurangnya 10 ayat yang awal dalam surah Al-Kahfi itu kami buat di surah kami. Pagi itu kita baca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama. Lepas tu zikir ke tahlil ke, malam tu sebelum tu Yasin. Kemudian yang ketujuh, membanyakkan doa siang dan malam. Sebabnya doa pada hari Jumaat ni antara waktu yang mustajab, khususnya ketika dua khutbah, khususnya ketika selepas doa, ketika selepas sembahyang Jumaat, waktu imam berdoa tu waktu mustajab doa. Selepas habis doa Jumaat, orang bersurai-bersurai tu, kita sembahyang sunat doa, itu waktu mustajab. Dan ada lagi satu waktu mengikut pandangan para sahabat, selepas sembahyang Asar. Itu pun waktu yang mustajab berdoa Asar Jumaat. Tapi Asar Jumaat ni lah tu imam paling malas nak ambil giliran. Pengalaman saya, lah kita juga kena ambil Asar Jumaat ni. Kita dah beritahu dah siapa jadi khatib, dia ambil 5 waktu daripada Maghrib malam sebelumnya sampai Asar. Ini tak ada juga. Dan lah kita juga kena ambil Asar Jumaat ni. Sebabnya orang balik sembahyang Jumaat, makan lepas sembahyang Jumaat, lepas tu bolu, terlajak lah sudahnya. Wallahualam.
Kemudian seterusnya sunat memperbanyakkan amalan akhirat seperti bersedekah. Jadi sebab itulah hari Jumaat orang sedekah di masjid, di surau. Sedekah apa-apa pun tak apa, kan? Makanan-makanan ke, minuman-minuman ke, tak mesti pisang saja, apa-apalah, kan? Roti kering ke, muffin ke, kuih-kuih ke, kan? Sedekahlah di masjid, walaupun dalam keadaan SOP terserah ni tak apa, tak ada masalah, Kemudian memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Jadi memang kita digalakkan membanyakkan selawat pada hari Jumaat. Sebab itulah Tok Imam, Tok Bilal bila baca Inna Allah malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Imam pun keluar daripada bilik, ambil tongkat tu bila nak naik mimbar tinggi lah. Waktu tu kita banyakkan salat sebab ayat yang dibaca tu ayat selawat, bukan suruh diam. Ya, kamu tengok tu imam apa tu imam dah biasa tengok selawat kita ramai-ramai, biar berdengung tak apa, berdengung maksudnya dengar kat telinga kita. Jangan sallallahu alaihi itu dalam tarawih. Ni selawat tu nak tunggu imam naik mimbar, kita selawat je lah. Tangga mana yang boleh. Kalau mimbar macam ni sekejap sangat dah, dapat 3 selawat pun ada dah, Kemudian yang akhir sekali mendirikan solat sunat tahiyatul masjid dan meringankannya ketika imam sedang membaca khutbah. Maksudnya bila kita sampai di surau, di sini di surau di Jumaat ni ada pandangan mengatakan sunat semayang tahiyatul masjid dan sunat iktikaf surau di Jumaat. Ada pendapat mengatakan itu. Tapi itu pula siapa masuk-masuk turun duduk pun tak ada masalah pada saya lah. Tak ada iktikaf pun tak apa, Tetapi kalau masjid, sama ada masjid jami' atau yang bukan jami', boleh faham tuan-tuan? Maksudnya masjid dia dulu masjid buat Jumaat dulu, tapi sekarang tak buat dah. Sebab masjid baru dah ada, jadi dia tinggal masjid ni taklah roboh, tapi masjid lama, macam di Kampar, masjid jami' Kampar, dia lama tak ada lah Jumaat. Sebelum PKP tu lagi lah tak ada Jumaat dah, tapi dia tetap masjid jami'. Maka kita masuk, disunatkan juga sembahyang tahiyatul masjid, disunatkan kita niat iktikaf. Sebab dia masih lagi masjid walaupun sudah tidak lagi didirikan Jumaat di dalamnya. Pada asalnya bukan waktu ni semua masjid-masjid macam yang lama tu pun semua dah boleh buat Jumaat dah sekarang ni, dan jadi sama macam surau kita surau di Jumaat, dan meringankan ketika imam sedang baca khutbah. Bila sampai imam baca khutbah, tak perlu dah sembahyang tahiyatul masjid, duduk terus. Malah ada zikir dia, zikir dia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Duduk terus, tak payah sembahyang tahiyatul masjid, tak perlu buat. Kemudian lewat solat Jumaat, ni dengar. Sesiapa yang dapat mengikut 1 rakaat bersama imam maka sah Jumaatnya. Dia sembahyang orang dah sembahyang Jumaat dah, dia baru sampai. Kalau dia sempat 1 rakaat dengan imam, maka dia dikira Jumaat. Ada Jumaat. Walaupun imam dah salam, dia naik masbuk, itu adalah solat Jumaat dia. Sesiapa yang terlewat sampai ke masjid dan dia dapati imam sedang baca tahiyat akhir, maka dia nak berniat solat Jumaat mengikut imam, tapi dia melaksanakan solat zuhur 4 rakaat. Tak sempat rukuk dengan imam rakaat tersebut. Dia sampai imam dah sembahyang Jumaat dah sujud, ataupun tahiyat akhir, dia pun duduk, niat tetap solat Jumaat, tapi bila imam salam dia naik, dia kena sembahyang zuhur 4 rakaat. Itu kaedah dia. Dan yang akhir sekali, solat Jumaat bagi wanita, kaum wanita boleh melakukan solat Jumaat walaupun sunat, tapi mereka tidak perlu solat zuhur selepas itu. Mana kalau kaum wanita ada setengah-setengah tempat kaum wanita dibenarkan sembahyang Jumaat sekali. Ada jadi mereka pun pergi, walaupun tak ramai mereka pergi. Jadi bila dah bersembahyang Jumaat, tak perlu lagi sembahyang zuhur. Itu dia kaedah dia. Wallahu a'lam. Itu dia tentang solat Jumaat. Jadi saya fikir kebanyakan kita memang dah maklum lah perkara ni. Jadi untuk kuliah kita akan datang, pada bulan akan datang, perbincangannya disambung kepada solat jamak dan qasar. Ini penting tuan-tuan. Ini banyak persoalan.
sangat banyak. Jadi tak apa. Kalau Pak Megat tanya tentang solat jemaah qasar pun boleh. Sebab ini adalah permasalahan yang memang akan ada bila-bila. Akan ada tiap-tiap kali memang awak tanya tentang jemaah qasar ni. Ada perkara-perkara yang perlu diperhalusi tentang jemaah dan qasar. InsyaAllah kita akan bincangkan pada kuliah kita yang akan datang, ya, iaitu perkara ikut takwim kita ataupun kalender kita di sini, ya. Kalender kita di sini ialah pada 4 Oktober 2020. 4 Oktober 2020 kita akan bertemu sekali lagi untuk pada subuh kita. Tajuk dalam kitab Minhajul Syarah ini ialah solat jamaah dan solat qasar, dan untuk kitab Safiinatul Najah ialah fasal ke-15 syarat sah ayat umum, insya-Allah. Ustaz, ada dua soalan dia nak tanya. Silakan. Baru ni adik saya dari Kemalangan. Baik. Kemalangan di Perak Selatan dia Kemalangan kemudian di bawah hospital Slim River mengesahkan dia ada pendarahan otak kan. Okay. Dihantar ke hospital itu, tak berapa sebab tidak dibedah. Okey, Itu sekarang dia dah diarahkan doktor, dia macam lupa ingatan. Dah bawa balik ke kampung dia kan. Okey. Kampung Puan di Berang. Ialah buat hilang ingatan. Dia boleh tak melainkan, tapi dia bukan lupa, tapi dia ingatan dia tak menentu, dia ingat dia lupa. Jadi wajibbah dia mulakan solat? Soalan yang baik. Okey, soalan yang baik. Kan sewaktu dia sedar, wajib dia mengerjakan solat. Waktu dia tak sedar, dia tak perasan lupa tu, tak wajib dia mengerjakan solat. Tetapi ada satu pendapat mengatakan kalau wajib dia qada semayang yang ditinggalkan ketika dia lupa itu. Maksudkan waktu dia ingatan tak ada tu, waktu kena semayang contoh zuhur dia tak semayang, dia lupa. Asar dia ingat balik, mana dia kena buat dua. Qada dah zuhur tu dan asar macam biasa. Contoh tu ada pandangan yang macam tu lah. Kan, walau macam mana pun saya nampak berat ke mana? Berat pada ingatan dia banyak atau berat pada lupa banyak? Lupa banyak. Kalau lupa banyak maka tak wajib dia mengerjakan solat. Tapi soalan ni saya fikir elok dirujuk kepada pihak Jabatan Mufti, ya. Jadi nanti Pak Megat tanyalah kepada pihak Jabatan Mufti, Ustaz Timbalan Mufti Ustaz Zamri ada, Betul-betul Mufti Ustaz Kamrul Adam ada. Kerana mereka, jawapan mereka itu ada authority, ya. Ini jawapan saya bagi ni daripada sedikit ilmu yang kita ada, kita discusskan, ya. Jadi kita cuba jawab, ya. Walau macam mana pun, kalau jawapan Jabatan Mufti itu lebih tepat, apakah jawapan Jabatan Mufti itu? Sebab kerana saya berpendapat mereka ada authority. Itu dia. Dan saya ni boleh tanya tu, tapi jangan kata ini adalah yang betul syarak, bahaya tu. Saya tak berani kata itu. Cuma yang kita nampak syarat seseorang itu wajib solat, dia mesti berakal. Berakal macam mana? Waktu dia awal rasa sedar. Kalau dia ingat lupa tu, tengok macam mana. Dia berat pada ingat, berat atau berat pada lupa. Kalau berat pada lupa, tak wajib dia mengerjakan solat. Kalau dia berat pada ingat, wajib dia mengerjakan solat. Tapi macam mana? Itu kena perinci lagi lah. Kena tanya pihak Jabatan Mufti bagaimanakah caranya untuk apa jawapan yang terbaik untuk soalan tadi. Terima kasih Pak Megat. Satu soalan. Ya. Baru ni rumah saya selalu dia ada anjing makan ayam lah, 2-3-4 ekor ayam bilang. Jadi kita boleh membinasakan dia, boleh tak anjing tu? Dah berapa ekor ayam pagi lah. Okey, tentang tadi soal kita sebut tadi ada yang menggigit kan? Kalau kita ada bukti yang cukup dan pihak Jabatan Haiwan pun bersetuju untuk menghapuskan haiwan ni, maka tak ada masalah. Maka haiwan seperti itu tidak dinilai, tidak dihormati oleh syarak. Kalau ada bukti, misalnya kata ada pihak kita kontak Jabatan Haiwan, haiwan pun dia tengok-tengok, oh ini bahaya anjing macam ni. Ini hari ni dia makan ayam, besok dia makan orang pula, contoh. Dia berbahaya kan? Maka boleh dihapuskan. Tidak wajib kita lindungi dia sebagai makhluk Allah. Dan tak, di mana tak dihormati oleh syarak. Itu dia Pak Megat, Okey, wallahu a'lam. Jadi itulah dia, insya-Allah kita akan bertemu pada 4 Oktober 2020 dan kita sama-sama doa mudah-mudahan wabak Covid-19 ni akan berakhir, dia akan hilang daripada kita di sini Malaysia ni, dan alhamdulillah
Alhamdulillah setakat ni perkembangannya agak baik. Masih Bagangga pun dah kena denda dan masuk penjara. Kes-kes pun dah berkurang. Cuma adalah sedikit kadang-kadang tak konsisten. Kejap turun, kejap naik, kejap turun, kejap naik kan. Jadi kita masih lagi kena patuhi SOP yang ada. InsyaAllah kalau pergi tempat awam, jagalah diri kita. Pakailah pelitup muka, pergi pasar raya ke, pergi mana-mana tempat yang awam lah. Malah kenduri pun kita kena ikut SOP juga. Walaupun dah ada pelonggaran, dulu 250, sekarang dari 500, Alhamdulillah. Tapi SOP yang dipatuhi dan tak salah. Kita teruskan SOP itu walaupun PKPB sudah berakhir. Kita teruskan walaupun boleh ramai-ramai, tapi nak masuk pun kena tembak, tulis nama. Sebagai langkah berjaga-jaga langkah keselamatan. Walaupun dah tak payah pakai dah pelitup muka semua tak payah, tapi tembak dengan tulis nama tu bagi saya masih relevan, masih lagi boleh diamalkan. Sama ada di kenduri kenara ataupun di tempat-tempat awam ataupun di majlis surau, kita teruskan tak apa. InsyaAllah. Jadi itulah dia. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita kongsikan ni ada manfaat untuk kita bersama, insyaAllah. Kita panjang-panjangkan kepada mereka yang tak ada di sini untuk manfaat kita, lagi kepada kita bersama ahli keluarga kita, suami isteri, anak-anak kita, dan anak kepada kita bahagia dunia sampai ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang daripada dengan mungkin terkasar bahasa dan ujian tersebut kata, semua maaf dari Allah SWT dan Nabi SAW dan dari Tuhan dan dari tuan dan majelis sekalian rahimahullah. Jadi kita akhiri, kita tahukan pula ini dengan kalimah mulia aku qala Tuhan dan kita sama-samalah tamatkan dengan apa yang kita bagi ini dengan tasbih al-Quran dan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi Allah rahmatullahi wa tawfiq ibadihi wa maksuma. Allah bi'ala fi nuri alayhi wa nazaka min syururi. Allahumma badi syamla wa farik jamu syukur mutawazazin wa bismi kilabi. Ya Qahhar ya Jabbar ya Taqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah rizqina wa yajzi wa al-ahsan bi ism wa salaih. Bari maksud rahmatullahi wa barakatuh. Rabbana ya akram rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alaika tawakkalna wa ilaika musir wa la tu'minu lana bisalamin wa lana wa liqa'ana wa subhanahu wa ta'ala hadhihi al-mubarak syarri wa amri bismillahir rahmanir rahim. Qala fa asma'u wa tawfiq wa alhamdulillah rabbil alamin. Minal muttaqin karim qul qul lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.